بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه الله اليقين أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersama lagi kita di dalam perbincangan hadis-hadis yang telah dimuatkan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi di dalam kitabnya yang dinamakan sebagai Umdatul Ahkam. Dan kita telah pun alhamdulillah berjaya sehingga sampai kepada hadis yang saya kira dah nak sampai kepada pertengahan kitab lah. Dan kita telah sampai masuk kepada kitab As-Salah, kitab Salat ya. Dan hari ini kita akan masuk kepada hadis yang ke-85, tetapi kalau dalam kitab bahasa Melayu hadis yang ke-92 muka surat 55. Ya. Muka surat 55. Siapa yang mengikuti saya yang menggunakan kitab Taisirul Ulam syarah Syekh Al-Bassam, maka muka surat 157, hadis yang ke-190 hadis yang ke-85. Baik, kita mulalah ya. Hadis Anil Barra ibn Azib radhiyallahu anhu qala ramaqtu salata ma'a Muhammad sallallahu alaihi wasallam fawajadtu qiyamahu فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء وفي رواية البخاري ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. Daripada Al-Barra ibn Azib, Barra bin Azib radhiyallahu anhu kata dia, ramaqtu as-salah. Ramaq ni tuan-tuan, dia adalah ramaqa dalam bahasa Arab bermaksud memerhatikan dengan bersungguh-sungguh. Dia memerhatikan dengan niat untuk nak ikut. Itu kita panggil ramaqa. Kalau lihat biasa-biasa ni ra'a ataupun nadhara melihat kan. Ra'aitu, ya itu ra'a lah tu, ra'aitu kan. Fi'il dia ra'a. Ra'aitu aku melihat kan. Yara dia melihat. Tapi bila guna ramaqa ni, Barra bin Azib dia nak mengatakan dia tengok macam mana Nabi solat tu dengan dia niat nak ikut. Itu panggil ramaqa. Maka dia kata ramaqtu salah. Aku lihat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan niat, dengan sungguh-sungguh, dengan niat nak mempelajari. Lalu aku dapati apa? Fawajadtu qiyamahu, dan aku dapati dirinya dan rukuknya dan i'tidalnya selepas rukuknya dan sujudnya dan duduk di antara dua sujudnya, jilsah baina sajdatain, dan juga sujudnya lagi, dan juga duduk antara taslim wal insra, antara salam dan juga Nabi beredar antara lepas taslim Nabi bagi salam dan juga Nabi beredar balik rumah. Qariban minas sawa. Dia itu seolah-olah sama saja dia punya tempoh masa itu qariban. Dia dekat-dekat sama tempoh masa dia. Ya. Dan juga dalam riwayat yang lain, riwayat Bukhari, ma khalal qiyam wal qu'ud qariban minas sawa. Tidak ada antara
diri dan duduk, melainkan kedua-dua tu tempoh masa dia sama. Okey, baik. So ada iskal sedikit, ada kemuskilan. Kita tertanya-tanya dalam hadis ni. Takkanlah rukuk lebih panjang, sama lebih kurang waktu dia dengan qiyam kan? Dengan bacaan qiyam. Takkanlah i'tidal lebih kurang sama dengan qiyam. Qiyam lama, baca Al-Fatihah saja dah berapa minit? 2-3 minit, 2 minit. Tak. Kalau tambah bacaan surah Al-Baqarah, Al-Imran, itu pun dah lagi lama. Maka kenapa kata Barra' bin Azib ni lebih kurang sama antara dia? Maksudnya di sini seperti mana yang dikatakan oleh Ibn Rajab Al-Hanbali, dia kata apa? Fa inna qiyamuhu lil qira'ah wa julusuhu lit tasyahhud yakuna munasibina lirruku'. Maksud dia kata apa? Sesungguhnya berdirinya ketika dia qiyam dan membaca surah dan duduknya untuk tasyahud, dan kedua semua ini adalah munasib. Maknanya dia tu tidaklah qiyam sampai 10 minit, tiba-tiba rukuk 2 saat. Macam tu. Maksudnya munasib. Tempat yang panjang memang panjang, tempat yang pendek tidaklah dipendekkan sangat. Betul lah. Macam itulah. Tidaklah terlampau tiba-tiba kita bawa kereta daripada tempat yang 110, tiba-tiba 110 tiba-tiba tempat tu kena terus sampai ke 20 km sejam. Tak adalah macam tu. Maksudnya dia kalau slow pun slow sikit, perlahan sikit. Itu maksudnya. Maknanya munasib. Kata Ibn Rajab Al-Hanbali, dia itu sesuai panjangnya. Kalau panjangnya qiyam, maka lamalah sikit rukuknya. Seimbang. Lamalah sikit rukuknya dan juga seimbang. Istilah dia seimbang. Seimbang pemakanan solatnya itu. Kalau qiyamnya panjang, rukuknya pun panjang sikit. Panjang sikit. Sebab itu tuan-tuan, bacaan tasbihat di dalam rukuk ni, tasbihat di dalam rukuk dan sujud ni berapa kali? 3 kali ataupun lebih lagi banyak sebenarnya, tidak ada masalah. Kita boleh buat banyak, tidak ada masalah. Boleh buat 6, boleh buat 5 kali, boleh buat 7 kali, boleh buat 9, bilangan 9 kali, tidak ada masalah. Kalau qiyam kita lama sangat, maka kita panjangkan sendiri dekat rukuk kita. Namun demikian, di sana ada sebahagian ulama, terutamanya mazhab Syafi'i, mengatakan bagi imam makruh untuk melebihkan bacaan lebih daripada 3 kali tasbihat ketika mana rukuk. Okey, dan dikatakan kalau i'tidal tidak boleh lama-lama dan dia akan membatalkan solat kerana i'tidal dan juga duduk antara 2 sujud dalam mazhab Syafi'i lah Duduk di antara 2 sujud dan i'tidal adalah dikatakan rukun pendek. Bila rukun pendek, maka dia tidak boleh lama-lama lah. Namun demikian, yang tepatnya boleh saja lama-lama. Sebab nanti ada bacaan yang Nabi ajar sangat panjang dalam i'tidal. Sangat panjang. Lebih panjang daripada rukuk, lebih panjang daripada sujud bacaan dia. Okey, baik. So tidaklah membatalkan solat. Itulah maksudnya yang dikatakan di sini, solat Nabi itu seimbang. Solat Nabi itu seimbang. Dalam perkara ni saya teringat ada satu orang kawan saya waktu belajar di UiA. Dia ni sakit lah, dia ada masalah, kita panggil bipolar disorder. So bipolar disorder kan, otak dia tu, dia pandai lah belajar cemerlang, tapi dia ada time dia terlampau gembira, dia terlampau seronok, dia akan ni sikit, terlampau sedih, dia akan terlampau gembira pun dia akan, otak dia akan, dia tak boleh kecap, dia tak boleh baca dia punya perasaan tu. Dia ada pelik-pelik, ada waktu dia jadi pelik. Tiba-tiba dia jadi imam solat. Dia jadi imam, qiyam dia punya lama. Solat zuhur lama sangat. Tiba-tiba rukuk sebab tu naik. Jadi orang ni apa ni? Lepas tu sujud lama sangat. Kan? Lepas tu dia naik qiyam. Pendek pula qiyam dia. Lepas tu sujud lah. Jadi itu namanya tak seimbang. Kenapa tak seimbang? Sebab dia punya otak pun dah tengah tak seimbang. Nabi seorang yang akalnya sangat waras, pemikirannya sangat benar, maka hatta sampai ke solat pun seimbang antara semua tempat-tempat harakat pergerakan. Itu adalah solat Nabi SAW. Dia salah, dia yang imam. Kita tegurlah. Ustaz dia boleh apa tegur. Dia suka memanjangkan tak boleh itu qalat itu.
Takbir intiqalat. Allah. Allahu Akbar dia tak sampai lagi kita. Itu pun sama juga ya. Takbir intiqalat tu pun sama juga. Jangan dia kena munasib lah. Dia kena munasib. Tempat yang pendek dia pendekkan, tempat yang panjang panjangkan. Dia kena munasib. Itu maksudnya munasib. Okey, baik. Kita terus kepada hadis yang seterusnya. Hadis An Sabit Al-Bunani An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala inni la alu an usalli bikum kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina. Itu terjemahlah ya. Daripada Sabit Al-Bunani daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, inni la alu an usalli bikum. Mari sini aku tunjukkan kamu macam mana aku akan solat kepada kamu. Anas bin Malik ya, dia nak tunjukkan bagaimana solat seperti mana kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina, seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat solat bersama kami ataupun mengimami kami. Qala Sabit, maka berkatalah Sabit, Sabitnya perawi ni Al-Bunani ni, dia kata fakana Anas yasna' syai'an la arakum tasna'unahu. Sesungguhnya Anas ketika itu dia buat something yang aku tak pernah lihat kamu semua buat. Anas bin Malik tengah cerita dekat orang lah ni. Lalu diceritakan perbuatan Anas. Aku tengok Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Sabit Bunani dia tengah cerita dekat dia punya kawan-kawan dia tengah meriwayatkan hadis. Lalu dia kata apa? Aku tak pernah lihat Anas bin Malik, dia kata fakana Anas buat dan aku tak pernah lihat kalian semua buat macam tu. Macam mana yang dia buat? Kemungkinan kita juga tak pernah buat macam ni ya. Kemungkinan. Kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' intasaba qa'iman. Sesungguhnya Anas bin Malik ini apabila dia bangun daripada rukuk, dia akan berdiri lama. Lama ini antara yang kita katakan bahawasanya antara yang mengkritik pendalilan Syafi'iyah yang mengatakan iktidal adalah rukun pendek, maka mereka katakan di sana banyak hadis yang menunjukkan bahawasanya iktidal tu lama, bacaannya lama, sahabatnya lama. Maka di sana mereka mengatakan tidak ada istilah rukun pendek di dalam solat, mazhab yang mengkritik mazhab Syafi'i. Al-Kulin adalah jawapannya ya. Maka kata perawi, kata Thabit Al-Bunani, lama dirinya hatta yaqulu qa'il qad nasiya, sehingga orang boleh berkata dah lupa ke dia ni tengah solat, diri sampai terlupa nak sujud. Kemudian wa idza rafa'a ra'sahu minas sajdatah, dan bila dia bangun kepalanya daripada sujud, maka hatta yaqul qa'il, dia duduk lama sehingga seseorang tu berkata dia dah lupa ke nak sujud balik ni. Punya lamalah, seolah lamanya sehingga orang boleh kata lupa. Ini dalil yang cukup kuat yang menunjukkan bahawasanya di sana boleh lama-lama ketika iktidal dan juga ketika sujud, dan tidaklah membatalkan solat. Tidaklah membatalkan solat. Okey, baik. Kata penulis Syekh Al-Bassam, fihi dalil ala masyru'iyyati tatwilul qiyam ba'da ruku' wa tatwilul julus ba'da sujud wa annahu fa'ala an-nabi wa annahu fa'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah dalil tentang dia disunatkan, masyru'iyah, diperintahkan untuk memanjangkan iktidal dan juga memanjangkan duduk antara dua sujud, dan itu adalah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Anas sendiri dia kata, aku akan sungguh-sungguh nak tunjukkan kepada kamu macam mana solat Nabi. Ya, itu. Maka tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, boleh tak kita memanjangkan perkara ini ketika solat? Jawapannya boleh. Jawapannya boleh. Hatta nak memanjangkan bacaan surah, jawapannya boleh ke tak boleh? Jawapannya boleh. Tetapi jangan dilupa, nanti akan ada satu hadis, jangan dilupa meraihkan makmum. Itu yang kita kena ingat. Raihkan makmum. Okey, hadis yang seterusnya. Hadis Anas bin Malik. Yang ini yang kita akan sebut. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala ma sallaitu wara'a imamin qattu akhaffa salatan wala atamma salatan minan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Daripada Anas bin Malik, kata dia lagi. Anas bin Malik ni banyak dia rekodkan solat Nabi. Memang Anas bin Malik antara yang banyak merekodkan solat Nabi. Aku tidak solat di belakang imam aku tidak pernah solat di belakang satu imam pun yang mana lebih ringan solatnya
dan lebih sempurna daripada Nabi. Allahu Akbar. Dahsyat ni. Macam mana Anas bin Malik disifatkan solat Nabi ni paling ringan tapi paling sempurna. Ya, begitu juga lah perkataan Nabi, paling ringkas tapi paling sempurna, paling sampai. Ya. Adakah ini menunjukkan salah satu mukjizat Nabi SAW? Bahkan ialah ini kebijaksanaan Nabi SAW, bagaimana dia meletakkan, macam mana kita ni kalau kita tak pandai bercakap, tak pandai, kita tak ada hikmah, kita cakap panjang orang faham sikit. Tapi kalau kita cakap, ada orang yang pandai disampaikan, dia tengok audien, kalau orang tua cakapnya begini, budak-budak cakapnya begini, dia laraskan ikut bahasa. Saya sendiri pun masih belajar benda ni, ya. Maka dia cakap sikit orang boleh faham. Orang boleh faham, at least fahamlah banyak mana dia cakap tu. Tidaklah dia cakap 10 orang faham 1. Ini masalah. Dia cakap tapi ada di sana golongan-golongannya dia cakap 1 faham 100. Ya. Itu golongan-golongan yang banyak bermimpi. Itu memang kita tak payah sebutlah, ya. Nanti panas pula. Dia faham bagi satu hadis dia faham jauh. Okey, baik. Jadi apa maksudnya dekat sini? Nabi SAW memang solatnya memang meringankan. Kita dah bincang yang lepas, ya. Nabi SAW solatnya panjang. Solat Nabi SAW panjang. Tetapi panjangnya solat Nabi itu disukai oleh sahabat-sahabat yang lain. Dan ada kala Nabi marah orang yang solat yang panjang kerana jemaah di belakangnya itu tak suka imam tu solat panjang. Jadi kerana itulah kita kena melihat keadaan makmum. Keadaan makmum. Dan kita tak boleh meraihkan semua makmum. Tapi yang kita boleh raihkan ialah majoriti makmum, ataupun kita lihat yang siapa yang paling tak mampu di kalangan makmum. Yang paling tua lah. Yang paling tua. Sebab tu dalam mazhab Hanbali kata bagaimana kita nak ukur kadar solat imam ni? Macam mana imam nak ukur solat panjang ke pendek, lama ke pendek, lama ke sekejap? Maka dia tengok yang paling tak mampu di kalangan jemaah. Ya, yang paling tua. Ada budak-budak bising, ringkaskan. Kan? Jangan ada budak bising. Okey. Sampai kena aku baca panjang-panjang padan muka, lepas ni biar jemaah pergi maki mak bapak dia, kan? Perasaannya tu kan. Kita kadang-kadang terdetik macam tu tau. Baca panjang lagi, biar lepas ni orang marah, bising kan, bising. Orang akan marah, confirm marah. Orang tak marah kat budak, orang marah ke orang tua tu. Orang tua tu pun susah hati nak solat. Lepas tu tak datang dah. Dah kena marah tak datang dah. Okey, baik. Lupa tadi hadis yang sebelum ni hadis Sabit Al-Bunani, antara faedah yang kita boleh dapat ialah boleh satu-satu orang tu dia berlakon solat. Boleh dia berlakon solat. Sebab apa? Anas dia datang, dia kata usolli bikum, aku tunjuk. Bukan solat tu kan kerana betul lillahi ta'ala solat yang maksudnya kerana ni, tapi dia nak tunjuk, nak ajarkan dekat orang lain. Jadi boleh tak kita pun buat benda yang sama? Kita solat tak betul, kita solat bukannya solat ni dengan tak ada wuduk, tapi kita tunjuk solat daripada awal sampai akhir. Boleh? Jawapannya boleh. Cikgu-cikgu yang di sekolah, boleh ke tak boleh? Jawapannya boleh. Tidak ada masalah dengan dia nak tunjukkan cara solat seperti mana yang dilakukan oleh Anas bin Malik, dan ramai lagi sahabat yang kita akan tengok mereka tunjuk cara solat. Bahkan kalau tengah dalam solat pun betul-betul pun boleh tak kita niatkan nak tunjuk? Boleh. Nabi SAW pun sama, solat di atas mimbar dengan niat nak tunjuk. Nabi solat atas mimbar kan? Itu kisah Ramadan, solat qiyamul lail, solat tarawih. Okey, kemudian next. Al-hadis an Abi Qilabah Abdullah bin Zaid Al-Jarmi Al-Basri qala ja'ana Malik ibn al-Huwairis fi masjidina hadha faqal. Abi Qilabah dia kata telah datang kepada kami Malik ibn al-Huwairis. Malik ibn al-Huwairis ni adalah seorang sahabi. Ni seorang sahabat Nabi. Dia datang kepada masjid kami. Maka dia pun berkata, inni la usalli bikum wa ma uridu salah. Yang ini lagi clear, tunjuk. Dia kata, aku akan tunjukkan kepada kamu, Malik bin Huwairis ni kata,
aku akan tunjukkan kamu cara solat, tata cara solat, tapi aku bukan nak solat. Yang ni lagi clear hadis ni, Malik bin Huwairis ni. Dia bukan nak solat. Kalau macam Anas bin Malik tadi, dia solat betul-betul. Dia ada suruh orang tengok. Tapi hadis ni lagi clear, dia kata aku tak mau solat pun. Aku nak tunjuk je korang. Adakah maksud ini solat kerana orang lain? Tak ada, tak masalah. Ini min bab education, min bab pengajaran, tidak ada masalah. Contoh kalau lihat belajar semua hadis dalam banyak bab, dalam masuk bab education, dia akan ringankan. Mesti semua nyebut, semuanya boleh, tidak ada masalah. Hatta kalau kita tengok bab patung kan, orang main patung kan, patung yang bernyawa, ada patung yang cukup sifatnya. Orang besar tak boleh, tapi budak-budak boleh main sebab dia nak belajar. Ini tangan, ni kaki. Yang di sekolah pun sama, gambar-gambar yang full sifatnya. Kalau ikut gambar ulama tak boleh, tapi kalau tujuan education pun boleh. Bahkan kalau tanya saya sendiri, muzik yang mazhab haramkan, dan ada sebahagian yang kata dibolehkan hanya untuk ketika kenduri, hanya untuk perayaan. Saya tambah lagi, kalau misalnya untuk education pun boleh. Sebab dia ada elah dekat situ kan. Untuk gembira, untuk education pun sama, boleh untuk budak-budak. Kan, ini kaki, ini mulut misalnya. Dibolehkan juga. Tidak termasuk dalam larangan Nabi SAW yang kata orang akan menghalalkan zina, arak dan juga lagu, muzik. Wallahu a'lam bissawab. Ini adalah pendapat peribadi saya sendiri. Sebab okey, baik. So kata Malik ibn al-Huwairis, dia kata usalli kaifa ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usalli, aku akan solat, aku akan tunjukkan cara solat macam mana Rasulullah solat. Faqultu li Abi Qilabah kaifa kana usalli, maka aku pun bertanya kepada Abi Qilabah macam mana Nabi solat. Qala mithla salati syekhina hadha, solat dia macam syekhina hadha, syekh macam ni. Dia tak ceritalah. Dia sebab ada satu orang syekh tu dia tengah solat, satu orang tua tu tengah solat. Dia kata macam ni solat yang telah Malik bin Huwairis yang tunjukkan kepada kami. Macam ni solat dia. Macam mana? Wa kana yajlisu idza rafa'a ra'suhu min as-sujud qabla an yanhadda. Kata perawi dia kata Nabi SAW apabila kana yajlisu, Nabi SAW akan duduk apabila dia bangun daripada sujud. Nabi akan duduk dulu. Nabi bangun daripada sujud, Malik bin Huwairis katalah, Yazid dia ceritakan, bangun daripada sujud, kemudian duduk dulu. Ini kita panggil jilsah al-istirahah, duduk berehat. Duduk sat, kemudian baru bangun. Tahu tak kan? Boleh tunjuk saya. Kan kita sujud kan, kita sujud, kemudian kita nak bangun kepada nak berdiri. Ada yang kita tengok terus bangun, betul tak? Daripada sujud, satu kali terus bangun. Ada yang kadang-kadang kita tengok dia bangun sujud, kemudian dia duduk dulu. Dia duduk dulu, kemudian baru dia bangun. Adakah ini sunnah? Jawapannya ya, ini sunnah. Terutama dalam mazhab Syafi'i. Ini kita panggil jilsah al-istirahah. Duduk berehat. Namun begitu tuan-tuan, khilaf para ulama dalam bab ni. Ada 3 pandangan. 3 pandangan dalam bab ni. Pandangan yang pertama, adakah jilsah istirahah ini iaitulah duduk sebentar selepas sujud sebelum bangun diri? Macam kita duduk tahiyat lah kan. Tahiyat lama kita baca, ni duduk sebentar tanpa baca apa-apa, duduk sekejap rehat saja. Maka ulama khilaf. Yang pertama, ulama kata sunnah secara mutlak. Maknanya sunnah secara mutlak. Sama ada engkau ni dah tua ke, engkau ni muda ke, engkau sujud lama ke, engkau pening ke, engkau tak pening ke, maka duduk. Bila bangun daripada sujud, duduk. Ini adalah pandangan yang masyhur dalam mazhab Syafi'i. Ya. Dan satu riwayah daripada Imam Ahmad. Pandangan yang kedua, dia mengatakan tak sunnah secara mutlak. Ini adalah pandangan mazhab Maliki. Tak sunnah secara mutlak. Maksudnya buat tu harus, sepakat kata buat tu harus, tapi adakah sunnah ataupun tidak? Maka pandangan mazhab Maliki tak sunnah. Sebab apa? Mereka mengatakan kebanyakan hadis-hadis yang menceritakan bagaimana sifat solat Nabi ni, tak ada pun menceritakan duduk jilsah istirahah, duduk rehat ni. Pandangan yang ketiga, dan inilah pandangan yang saya kira adalah pandangan yang paling tepat dan paling tengah, muqtadil, iaitulah ianya sunnah
lil hajah, sunnah ketika diperlukan. Sebab itu ada satu hadis Nabi SAW dikatakan Nabi solat begitu kerana dah waktu dah tua, dah Nabi dah agak berisi. Agak berisinya maksudnya Nabi dah tua. Bila kita solat, bila kita sujud lama-lama, darah kita akan berkumpul di kepala kan. Lama kita sujud, kemudian kalau orang ada migrain ke apa, orang ada darah rendah ke apa, daripada sujud dia terus bangun, dia akan dia boleh pingsan kan? Dia boleh pingsan. Dia tak boleh terus bangun. Kalau orang darah rendah yang selalu dia kalau dia tidur, dia baring, dia kena bangun slow-slow duduk. Inilah yang berlaku dalam solat. Maka kalau dia berhajah, memerlukan kepada rehat, maka dia pun bangun, duduk sekejap, kemudian barulah dia bangun balik macam biasa. Ini adalah menjamakkan, mengumpulkan kesemua hadis. Maksudnya hadis, kita tak menafikan antara bolehnya sunnahnya duduk. Memang ada hadis Nabi duduk begitu. Antaranya hadis ni Malik ibn Huwairis ni, dan ada hadis-hadis yang lain menggambarkan Nabi terus bangun daripada sujud. Tidak duduk jilsah istirahat. Lalu kita kumpulkan hadis, maka mereka yang memerlukan maka jadi sunnah. Ketika itu. Clear ya? Okey, baik. Baik, kemudian hadis yang seterusnya sebelum tu kata Ibnu Qudamah hadis tadi wa mala ba'dul ulama ila fi'liha indal hajah ilaiha min kibari au dha'fi jam'an bainal adillah. Ni saya kata tadi, sebahagian ulama mengatakan boleh melakukannya ataupun sunat melakukannya ketika memerlukannya. Qala Ibnu Qudamah fil Mughni. Siapa yang kata ni? Ibnu Qudamah di dalam kitab Al-Mughni. Dia kata wa hadha fihi jam'un bainal akhbar wa tawassutuhu bainal qawlain. Ini ya Ibnu Qudamah yang kata. Ini adalah jam'un, kita dapat menghimpunkan semua dalil-dalil daripada hadis. Maknanya kita tidak mengihmal salah satu dalil, kita tidak membuang dalil-dalil. Semua kita ambil, semua kita pakai. Ini adalah pandangan yang pertengahan. Ya, okey, baik. So oleh itu, boleh ke ataupun sunat ke jilsah istirahat? Jawapannya sunat jilsah istirahat, terutama bagi mereka yang memerlukannya. Begitu utama bagi mereka yang Tetapi bagi imam, saya kira jilsah istirahat ni tak perlulah kita boleh ambil pandangan yang mengatakan tak sunat imam muda, terutama imam-imam yang muda. Sebab banyak saya tengok bila imam dia duduk jilsah istirahat macam ni, makmum yang duduk belakang-belakang sekali dia bangun dulu. Ya, betul. Saya nampak banyak kali dekat mana-mana masjid. Imam kan jilsah istirahat, imam Allah. Dah lah patut Allahu Akbar dah. dia masih duduk lagi. Kemudian makmum dah bangun dah. So bagi imam, sebaiknya kita ambil pandangan, terutama yang muda lah, sebab pandangan yang kita rajihkan tadi ialah, bahkan ini adalah salah satu qaul dalam mazhab Syafi'i. Kita tak keluar pun dalam mazhab Syafi'i lah kalau yang nak pegang pada mazhab Syafi'i. Yang dia perlu buat lil hajah, sekadar keperluan, kalau dia perlu sahaja. Kalau orang muda, apa kehennya? Sujud pun sekejap, atau kan tak adanya nak bangun tu nak rehat lama. Melainkan kalau kita sujud malam lama-lama, kita bangun kita rehat. So bagi imam terus daripada sujud terus bangun, tak perlu lagi jilsah istirahat. Tak perlu jilsah istirahat. Bahkan kalau dia jilsah istirahat dekat situ menyebabkan orang lain dan dia pun Allah betul pendek menyebabkan orang lain, kemungkinan itulah yang dikatakan tidak sunnah oleh mazhab Maliki, Hanafi, dan juga itulah masyhur dalam mazhab Ahmad. Majoriti sebenarnya, majoriti yang mengatakan tidak sunnah melainkan mazhab Syafi'i sahaja. Baik. Soalan Ustaz, saya sendiri pernah hadiri imam ni. Kami di pegawai distrik dipanggil, tapi jemaah yang tak sodi tak dipanggil yang imam tak ada clear, dia tunjuk gambar. Gambar tu cara pelik. Gambar kalau saya jaga mana saya sujud kan. Sujud macam mana bangun. Tak tiga solat Nabi. Solat
sifat solat Nabi, dia ulang macam mana antara makmum dengan imam. Dia tunjuk imam yang salah, makmum salah. Kalau dia detail daripada A sampai Z, daripada perbuatan individu itu ketika letak tangan sebagainya, sehingga harus tengok. Yang kita bincang sekarang, semayang yang imam tak istirahat, itu pun dia naik. Kan? Nah, ataupun imam dia istirahat sikit, dia naik. Makmum naik dulu lah. Makmum naik dulu. Ini yang banyaknya. Memang confirm jadi. Tapi yang paling banyak, saya pada situ benda memang berlaku kerana kejailan. Tetapi paling banyak bodoh sombong ni ialah dia sama dengan imam. Ramai. Kata pengarang punya ustaz yang itu, dia kau sunnah, dia kau pelik, dia kata orang. Dia kata benda ni menyalahi sunnah. Sama. Ya, kita sepakat dalam bab ni memang kita sepakat. Menyalahi sunnah. Dia kalau sama bersamaan dengan imam, dia tak batal solat dia, tapi terbatalnya pahala solat. Ya. Tapi kalau dia mendahului imam, maka batal lah. Itu yang hadis Imam Ahmad sebut, dia haraplah badan macam manusia, kepala babi ada kepala apa? Ya. Kedai Kedai. Kerana dia mendahului imam. Barakallahu fiik Haji atas tambahan ya. Ini kita kena cakna sikitlah imam-imam ya, terutama imam-imam. Kita kena cakna sikit. Walaupun kita mazhab Syafi'i ya, jilsat istirahat, tapi saya kira mazhab Syafi'i pun tak buat. Yang duk pertahankan sunnah ini adalah saya tengok golongan-golongan orang yang belajar sunnah ni juga yang duk buat jilsat istirahat. Walhal sebenarnya jilsat istirahat, walhal yang kita panggil mazhab-mazhab sunnah ni popular oleh mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi mazhab Hanbali kata tak sunnah. Kita kena tahu. Tapi oleh kerana sifat mereka belajar sunnah ni nak buat ikut sunnah, bahkan sebenarnya sebab dalam ni juga disunnahkan oleh Al-Albani. Siapa yang belajar sifat solat Nabi, maka Imam Syekh Al-Albani dia mensahihkan ini sunnah secara mutlak. Maka muda ke tua ke maka buat. Maka ramailah mereka akan jilsat istirahat. Dan sebenarnya bertepatan dengan mazhab Syafi'i sendiri pun, cumanya pandangan yang rajih yang saya telah tetapkan ialah ianya sunnah ketika hajah diperlukan. Kalau tidak, banyak hadis-hadis yang cerita ni akan menceritakan tentang jilsat istirahat. Tetapi tidaklah sebegitu. Sebab itulah dalam okey, baik. Hadis yang seterusnya. An Abdullah bin Malik Ibn Buhainah radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. Daripada Abdullah bin Malik ya, ini Ibnu Buhainah radhiyallahu anhu, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila salat farraja baina yadayhi farraja. Nabi akan buka, Nabi akan luaskan. Ni ketika mana ni? Ketika sujud. Ketika sujud disunatkan untuk kita farraja, untuk kita bukakan tangan kita, kepakkan tangan kita, nampakkan muscle kita. Bukakan. Jangan ditutup. Bahkan jangan diletakkan tangan kita di bawah. Nabi larang dalam hadis yang lepas. Nabi larang yafrushu ka farshul kalb, seperti mana anjing dia letakkan tangan. Okey. Sebahagian besar ikut Imam Tablighi ada sunnah lah. Kita tak mazhab Maliki ke Hanafi pun tak buat begitu. Dia letak dua tangan ini, dia tak renggang, dia letak bawah dagu dia. Dia dah rapat dengan lambung. Tak boleh Dia kena solat ni biasa ni dekat ni. Macam mana kita Allahu Akbar. Kita tak Allahu Akbar sini ya. Kita Allahu Akbar sini. Begitu jugalah. Ya begitulah. Benda yang sama ketika sujud, itulah tempatnya tangan dan kita buka. Sehinggalah kita kata Abdullah bin Malik ni, dia nampak bayad ibtih, putihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketiak Nabi. Di sini dapat satu faedah juga, bahawasanya ketiak Nabi putih. Nabi cukurlah ketiak dia. Jadi ketiak orang yang tak cukur ni akan nampak bulu. Saya dulu kecil-kecil bila saya baca hadis ni, saya bayang macam mana pakai baju ni nampak ketiak. Saya ingatkan orang daripada depan pakai baju pendek nampak ketiak. Lama saya benda ni, saya dah bayangkan saya tak boleh ni. Kan? Lepas tu barulah bila kita pergi umrah, bila sebenarnya baju zaman dulu baju macam umrah lah, pakai umrah dua lapis. Jadi kita kena ingat gitu. Orang zaman dulu pakai macam tu. Sebab tu orang miskin dia pakai satu je. Mana bawah je, atas tak tutup. Ya.
Jadi itu cara, itu bajunya, baju bukan berjahit. Bawah dilipat, kemudian ditutup tutup atas. Bila ditutup atas, bila kita solat, tuan pergi umrah, tuan tengok macam mana. Bila dia letak situ, kalau kita punya kain umrah tak apa, besar. Punya besar. Tuan beli kain umrah yang dekat-dekat sana kan, dia ada yang biasa kecil je. Jadi bila kita ni nampak ketiak. Bila kita buka betul-betul tu akan nampak ketiak, dia akan terbuka celah sebab dia tak berjahit. Akan nampak. Itulah sebab apa sahabat nampak ketiak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukannya magic ke apa pun, tak ada. Tak ada magic kat sini. Okey. Timbul persoalan, adakah perempuan juga perlu buka macam tu? Adakah perempuan juga perlu buka ketiak macam tu? Jawapannya, dalam mazhab Syafi'i, bahkan mazhab Hanbali, disunatkan untuk tutup. Ada tak dalil? Jawapannya ada. Antara salah satu dalil yang terkuat dalam isu ni, dalam bab ni, ialah dalil yang diriwayatkan oleh Abi Daud dalam kitab Marasil, Mursal. Abi Daud dia ada kitab Mursal, Marasil. Mursal ni adalah salah satu hadis dhaif lah disebut. Mursal ni maksudnya satu orang tabi'in diriwayatkan hadis dan tabi'in tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam buat macam ni. Maksudnya dia langkau, tak ada sebut nama sahabat dekat situ. Apa masalah hadis mursal? Adakah disebabkan kerana tak ada nama sahabat, sukutnya sahabat ataupun gugurnya nama sahabat? Jawapannya tak masalah, sebab sahabat ni semuanya adil. Sebut ada ke tak ada ke, maka tidak akan menjejaskan sanad. Tetapi yang dirisaukan dalam hadis mursal ni ialah sebelum sahabat tu ada tabi'in yang lain. Ada tabi'in yang lain yang riwayatkan kepada tabi'in juga. Maka tabi'in ni juga gugur bersama sahabat. Sebab itulah para ulama, majoriti ulama menolak hadis mursal, ulama muhaddis. Tetapi perlu diingat, 3 mazhab terima hadis mursal ni. Termasuklah mazhab Syafi'i terima hadis mursal dengan syarat. Mazhab Hanafi, Maliki, Hanbali terima hadis mursal dengan 2 syarat. Sebab itulah mazhab Hanbali kata dia pakai hadis ni juga. Mereka menetapkan hadis, bahkan salafus salih pun sama. Antara salaf, nanti kita akan boleh baca, salaf pun juga mereka mengatakan perempuan tutup. Kata hadis mursal dengan 2 syarat. Hadis mursal itu diterima. Apa hadis yang kita baca? Iaitulah perawi itu siqah. Perawi itu siqah, dan juga perawi itu tidak meriwayatkan daripada guru yang siqah sahaja. Maksudnya dia jenis orang yang choosy sikit, dia memilih berguru. Kalau macam tuan-tuan ni tak milih guru lah. Sebab apa tuan-tuan datang kelas saya bukan siqah kan. Ada orang yang memilih guru, saya nak guru macam ni saja, guru yang betul-betul hebat saja. Itu yang berlaku pada zaman dahulu. Antaranya yang banyak macam ni ialah Imam Malik. Imam Malik tak berguru siang-siang, memang sangat memilih. Okey, jadi 2 syarat ni ada, maka 3 mazhab ni melainkan mazhab Syafi'i, mereka terima hadis mursal. Mereka terima hadis mursal. Imam Syafi'i dia tambah lagi, kita terima hadis mursal kalau diriwayatkan oleh kibarut tabi'in. Tabi'in yang senior, yang banyak berguru, yang banyak hidup zaman Nabi. Sebab kemungkinan dia dengar daripada tabi'in lain tak, dia dengar direct daripada sahabat. Lalu sahabat jatuh gugur dan sanad pun diterima. Okey, persoalannya apa hadis dia? Kita tengok. Ada hadis. Celah sikit. Ya. Izin. Itu bagaimana dia hadis umum darjah. Ada kata nakut ni kita ni. Sebab bila orang tanya dia macam mana sebenarnya orang perempuan, macam mana dia berbeza dengan orang lelaki. Kemudian orang jawab dengan sifat sahabat Nabi yang Al-Bani sebut, dia kata sama macam orang lelaki. Ya, sama. Jadi cuma isu yang ni lah. Okey. Secara asasnya sebelum saya jawab tu, saya nak baca hadis ni, takut dia tergantung-gantung kan. So hadisnya ialah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada riwayat Abi Daud dalam Marasil, an Yazid bin Hubaib atau bin Habib radhiyallahu anhu. Yazid bin Habib ni sigharut tabi'in, tabi'in yang kecil. Dan dia siqah, dia antara ulama tabi'in. Walau dia antara ulama tabi'in yang junior lah. Dia kata apa? Annan Nabi. Tengok. Tiba-tiba dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. So sebab dia tabi'in tapi dia kata Nabi. Nabi buat anna Nabi sallallahu alaihi wasallam marra 'ala imra'ataini tusalliyan. Nabi lalu dekat 2 orang wanita yang tengah solat. Maka Nabi pun kata faqala idza sajadtuma fadamma ba'dal lahmi ila ba'd. Kalau kamu solat maka kamu dhamma, maka kamu rapatkan antara lahm, antara daging ke daging, maksudnya lekatkan. Ila ba'd fa innal mar'ah laysat fi dhalika karrajuli. Sesungguhnya perempuan
pada buat ini bukan sama macam lelaki. Maka mazhab Hambali antaranya dan mazhab Syafi'i based on hadis ni, mereka menerima hadis mursal dalam bab ni. Tapi hadis ni tak menepati syarat Imam Syafi'i sendiri pun. Sebab Yazid bin Hubaib ni dia bukan kibarut tabi'in, tetapi menepati syarat mazhab Hambali lah. So dalam bab ni membezakan antara lelaki dan wanita. Ditanya kepada Syekh Mukhtar Asy-Syanqiti, solat lelaki dan wanita ni sama tak? Jawapannya Syekh Mukhtar Asy-Syanqiti kata, pada asasnya, pada zahirnya sendiri pun, kepada umumnya memang samalah. Perintah pada lelaki sama pada lelaki. Tetapi dalam kebanyakan hal pun tak sama sebenarnya. Orang lelaki dia boleh solat, sedangkan orang perempuan ada haid tak boleh solat. Orang lelaki dia boleh jadi imam, orang perempuan tak boleh jadi imam. Orang lelaki dia boleh azan, orang perempuan tak boleh azan. Bahkan orang perempuan pun tidak disunatkan untuk iqamah. Orang perempuan macam ni. Banyak perbezaan yang kita bila kaji, kalau secara umum sama lah, tapi bila kita pergi on detail, memang ada banyak perbezaan. Dan antara perbezaan yang ada nas padanya ialah dalam bab ni. Dan bukan sahaja sebenarnya mazhab Hambali saja. Dan kita akan lihat di sana ada pandangan Mujahid radhiyallahu anhu, Mujahid tabi'in, tabi'in yang kibar, Hasanul Basri, Ibrahim An-Nakhai. Ini yang sebahagian salaf, hatta Ibnu Abbas sendiri. Ibnu Abbas apabila ditanya, suila Ibnu Abbas an salatil mar'ah faqala tajtami tahtafis, maka dia kena sentiasa ni. Ada perbezaan. Begitu juga Mujahid tabi'in, anak murid beliau, annahu kana yakrah an yada' ar-rajul batnuhu ala fakhidhihi idza sajada kama tad'a al-mar'ah. Kata Mujahid ni, dia kata apa? Dimakruhkan bagi lelaki untuk dia letakkan paha dia dekat perut dia. Faham tak tuan-tuan? Bila dia sujud, dia letak paha kat perut, maksudnya rapatkanlah. Dimakruhkan bagi lelaki, tetapi tidak bagi perempuan. Kat perempuan dia rapatkan. Antara hikmah yang dikatakan, tapi dalam ni dalil, ada dalil. Khilafnya ialah majoriti ulama muhaddisin tak terima hadis mursal ni dhaif secara mutlak. Sebab itulah berlaku khilaf di sini. Berlaku khilaf. Tetapi kebanyakannya kalau kita tengok sani' salaf, mereka terima ulama-ulama mutaqaddimin, mereka terima hadis-hadis mursal. Sebenarnya kita cakap tadi dengan syarat-syarat yang tertentu. Lalu ada tak perbezaan di dalam ini? Jawapannya ada. Namun kita berlapang dadalah, bagi yang kata hadis ni dhaif memang tak adalah perbezaan, sama saja. Tetapi di sana ada hikmahnya, iaitulah apabila wanita solat dalam keadaan dia menutup diri macam tu, dia tidak mudah untuk terbuka auratnya. Tapi zaman sekarang tak ada masalah. Sebab apa? Sebab zaman sekarang kita dah ada telekung Khadijah, menutup seluruh aurat anda. Jadi belilah ya. Saya tak jual. Kok ada Khadijah tengok kan, dia boleh sponsor kita punya kuliah. Dia menutup, senang, tutup sampai bawah kan. Orang tak kisah dah, orang pergi umrah apa semua. Jadi tak ada masalah. Isunya tidak ada isu lah dekat sini. Wallahu alam bissawab. Jadi ada perbezaan, memang ada, terutama yang ada warat nas padanya. Jadi kita berlapang dadalah dalam isu ni. Tak perlulah kita kata hang tak sunnah, aku sunnah. Sebab kalau kita kata hang tak sunnah, sebab hang mengatakan perempuan kena situ, bukan calang-calang kita mengatakan Imam Ahmad pun tak ikut sunnah dalam isu ni. Kita katakan Imam Syafi'i tak ikut sunnah. Kita katakan Ibrahim An-Nakhai, ulama hadis, tak ikut sunnah. Mujahid tak ikut sunnah. Jadi itulah, wallahu a'lam bissawab. 8.5 dah. Itu sekadar sedikit. Kita sampai bab sini lah, selesai. Bab selepas ni, okey, last 5 minit. Saya nak sentuh juga bab ni sebab ada kaitan dengan capal. Hadis seterusnya. An Abi Maslamah Sa'id bin Yazid qala sa'altu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, akana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi na'lihi? Qala na'am. Daripada Abi Maslamah Sa'id bin Yazid katanya, aku tanya Anas bin Malik, adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam solat dengan capalnya? Dengan capalnya? Katanya ya, Nabi solat dengan capal. Maka di sana ini yang penting. Pro capal, please lah. Tak, ini bukan provokasi, tetapi kalau kita betul nak ikut sunnah,
Nabi SAW solat dengan capal. Ya. Dan kita tak boleh buat sunnah ini di masjid. Tidak boleh buat sunnah di masjid kerana kasut yang kita akan bawa, kalaupun bersih, orang akan tengok pandang hina lah. Orang bukan hina, orang akan sangka kasut tu kasut kita pakai. Maka kita tak boleh buat sebab akan mengundang fitnah. Apa yang kita boleh buat? Kita boleh buat kat rumah. Solat malam, solat sunat, pakai selipar yang bersih. Pakai selipar yang bersih. Bahkan di sana ada satu hadis Nabi kata apa? Khaliful yahud fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim. Nabi kata apa? Berselisihlah kamu dengan orang Yahudi. Sesungguhnya orang Yahudi depa solat tidak memakai ni'al, tidak memakai capal mereka, selipar lah. Selipar mereka ataupun khuf mereka. Sebab itulah Nabi dengan para sahabat solat menggunakan capal mereka ataupun khuf mereka. Namun kita kena tengok konteks solat masjid Nabi, kerana di sana mereka tak ada letak pemaidani. Solatnya adalah di atas tanah. Jadi tidak ada masalah. Tapi zaman sekarang ada timbul isu ya, nak keras juga, nak ikut juga sunnah pakai selipar. Tak payahlah, sebab dia akan mengotorkan masjid, mengotorkan kapet. Mengotorkan kapet itu, walaupun kalau bukan benda yang najis, dia akan menyebabkan kita merosakkan harta wakaf orang. Itu dah lagi haram. Jadi haram nak lawan dengan sunnah. Mana yang lebih kita kena utamakan? Maka kita kena utamakan yang kita kena pentingkan haram lah. Jadi kita kena jauhkan daripada yang haram. Ya, benda yang haram itu telah merosakkan harta orang, wakaf orang. Yang kedua, menimbulkan fitnah. Ya, okey. Jadi nak buat juga, buatlah dia ada dua syarat nak buat dalam isu ni. Kata para ulama ada dua syarat. Yang pertama, dia suci daripada najis. Seperti mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah solat dengan keadaan selipar, kemudian Nabi pun buka, lalu sahabat pun buka, lalu bila habis solat Nabi kata ma hamalakum ala khal'ini alikum, apa yang membuatkan kamu buka selipar kamu? Dia kata, kami lihat kamu buka selipar, kami pun buka selipar lah. Maka Nabi kata, sesungguhnya atani Jibril datang lalu bagi tahu bahawasanya bawah selipar aku ada najis, maka aku pun buka. Lalu jadi di sini menunjukkan bahawasanya yang syarat yang pertama ialah tidak ada najis. Syarat yang kedua ialah jangan menyebabkan ia itu menjadi gangguan kepada orang lain. Ini stokin bersama. Saya nak baca satu hadis ni. Jangan menyebabkan stokin ataupun khuf ataupun kasut, yang penting jangan bagi gangguan. Nabi kata dalam hadis riwayat Abi Daud, "Idza shalla ahadukum fa khala'a na'laihi fala yu'dhin bihima ahadan." Jika kamu solat dan lalu kamu buka selipar kamu, capal kamu, lalu kamu janganlah menyakiti orang lain. Maka letaklah di sebelah kiri dia, ataupun letaklah di tengah-tengah. Nabi kata letaklah di antara baina rijlaihi, di antara tengah-tengah kaki. Sebab kalau dia letak sebelah kiri, orang nak solat sebelah kiri. Kalau letak sebelah kanan, orang nak solat sebelah kanan. Maka dia letaklah antara tengah-tengah. Ini solat terutama dekat Mekah dan Madinah. Ingat. Ataupun kalau ada ruang letak ujung atas, letaklah atas. Kalau ada ruang. Jadi ataupun Nabi kata letak pijak kasut tu. Pijak kasut, letak kat bawah kaki kamu. Solat macam biasa. So mereka yang pakai stokin, mereka yang pakai khuf terutamanya, saya tak pernah nampak lagi lah masjid pakai khuf, melainkan kat masjid Sepitaling ada mereka pakai. Saya nampak lah orang pakai khuf. Pakai khuf. Khuf ni ialah stokin kulit lah. Mereka solat pakai khuf. Mungkin mereka nak ambil sunat ni, sunnah ni. Lalu bagi mereka yang nak juga ikut sunnah, nak solat dekat masjid, maka beli khuf, pakai khuf, insya-Allah dapat sunnah ni. Dapat sunnah iaitu solat. Dia dapat dua sunnah. Satu sunnah solat pakai khuf ikut Nabi, solat pakai na'al. Yang kedua ialah menyelisihi Yahudi, menyelisihi kaum kufar dalam ibadah. Jadi insya-Allah bagi mereka yang berkeinginan cintakan kepada capal maka pakailah, cuba praktikkan sunnah ni. Praktikkan sunnah ni ialah di solat malam pakai capal yang bersih lah. Dan solat dengan niat nak ikut Nabi, itu lebih dapat kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kita letak kat cap kan. Pakai cap kan, itu bukan ingat Nabi. Dia kita nak
Cat asalnya daripada mana kan contohnya. Yang lagi teruk letak dekat mihrab. Letak kat mihrab. Dia mengganggu orang solat, bukan ingat Nabi. Bukan ingat Allah, ingat Nabi. Orang mengganggu dengan perhiasan, lampu-lampu melip belakang tu. Bila ditanya untuk hiasan, tak boleh pun. Hiasan pun tak boleh dalam mazhab Syafi'i sepakat. Ayu zukhrufah tukrah. Apa-apa ukiran, maka apa ukiran ataupun benda yang cantik. Hatta dekat sejadah kita ni, sejadah kita yang ada ukiran gambar-gambar tu yang boleh mengganggu kita atau mengganggu orang lain, makruh hukum dia. Makruh. Mazhab Syafi'i. Sepatutnya lah tempat seorang yang ada level tinggi lah kan. Tempat-tempat yang sebegitu yang dikatakan menjaga turas mazhab Syafi'i sebagainya tak adalah buat. Lepas tu minta tempah pula ya. Terima kasih. Mewar-warkan nanti ada orang boleh tempah. Dapat duit pula. La haula wala quwwata illa billahil azim. Saya tak boleh nak berin lah. Moga-moga Allah SWT. Dan tempah tu apa letak juga kat mihrab. Macam mencabar. Fatwa dah keluar kan. Fatwa Perak pun dah keluar. Terima kasih dalam hal ini Fatwa Perak telah mendamaikan banyak isu. Dan Fatwa Perak pun dah di label pun. Perak pun mungkin di label isu ni. Jadi saya bukan nak timbul provokasi, minta maaf, tapi dalam isu ni kalau kita nak ikut Nabi SAW, pakailah syapal. Even kalau kita kata bentuk tu bentuk syapal Nabi, maka pakailah bentuk tu dalam solat ataupun pakailah dia pergi mana-mana pun. Wallahu alam bisawab. Apa yang baik datang daripada Allah SWT, yang tidak baik adalah atas kelemahan diri saya sendiri. Yang terasa tu, ini adalah pandangan saya, pandangan kamu, buat ceramah lain lah. Hentamlah saya, tak ada masalah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.